Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini datuknya Nabi, dan beliau adalah orang yang menemukan air Zam-Zam. Setelah air Zam-Zam itu dikubur, yakni di apa namanya? Jadi sebelum Quraisy ini pelbagai macam perkara berlaku, peperangan di peperangan, sehingga Ka'bah pernah dihancurkan, Zam-Zam dikubur kembali daripada zaman Jurhum lagi waktu itu. Begaduh asal apa? Pasal kuasa. Yang menjumpai Zam-Zam untuk kali yang terakhir dan sampai sekarang, yang pertama menjumpainya adalah Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib bermimpi untuk menggali Zam-Zam. Ihfiru Zam-Zam, galilah Zam-Zam, galilah Zam-Zam. Waktu itu orang-orang Quraisy menganggap usaha Abdul Muttalib untuk menggali mencari air dianggap sebagai usaha yang sia-sia. Karena di tempat padang pasir yang terbentang luas seperti itu, untuk mendapatkan air di kawasan itu adalah bukan perkara yang mudah. Tapi Abdul Muttalib tetap juga mencari daripada satu tempat ke tempat yang lain, yang pada akhirnya air Zam-Zam daripada sumbernya yang asli, yang original dijumpai dengan memancutkan air ketika digali oleh Abdul Muttalib. Disitulah bermula penjagaan air Zam-Zam oleh Abdul Muttalib dan keturunannya. Jadi dahulu air Zam-Zam itu ada tuan empunya yang melayan atau berkhidmat, bukan dipunyai untuk menjadi hak dijual belikan, tidak, tetapi untuk melayan tetamu-tetamu Allah yang datang ke kota Mekah. Yang melayan adalah daripada keluarga Abdul Muttalib, sebab dialah yang pertama yang menjumpai kepada air Zam-Zam. Dan dahulu merupakan satu penghormatan kepada keluarga ini bila mana melayan kepada tetamu Allah. Bahkan mereka melayan kepada tetamu Allah dengan tangan mereka sendiri, dengan duit mereka sendiri. Abu Talib itu pernah berhutang dengan hutang yang banyak untuk menyediakan makanan, memberi makan kepada tetamu Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang haji ataupun orang yang datang setiap saat pergi ke kota Mekah pada ketika itu, dan memberikan air minum Zam-Zam kepada tetamu Allah dengan tangannya sendiri. Dan itu bagian daripada satu penghormatan bagi mereka. Idzan hadza Abdul Muttalib, Abdul Al-Muttalib. Nama sebenarnya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah Al-Hamdi. Diberi nama Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Siapa itu Muttalib? Muttalib ini datuknya Al-Imam Syafi'i. Muttalib datuknya Al-Imam Syafi'i. Walihada Al-Imam Syafi'i digelari Al-Imam Al-Muttalibi, yakni imam keturunan daripada seorang bernama Muttalib. Muttalib adik-beradik dengan Hashim. Hashim bin Abdi Manaf, Muttalib bin Abdi Manaf. Hashim punya anak namanya Syaibatul Hamdi, yaitu datuknya Nabi. Masih kecil dibela oleh Muttalib. Masih kecil dibela oleh Muttalib, yakni bapa saudaranya, sehingga kemana-mana dibawa oleh Muttalib. Sehingga orang tengok kepada Syaibatul Hamdi yang menunggangi di belakang Muttalib, dikatakan ini adalah hambanya Muttalib. Hambanya Muttalib maknanya Abdul Muttalib, maka dikenali oleh orang masyarakat Mekah ini hambanya Muttalib atau Abdul Muttalib. Lebih dikenal gelaran itu berbandingkan nama sebenarnya, yaitu Syaibatu Al-Hamdi. Maka Nabi pun ketika menisbahkan dirinya kepada Abdul Muttalib, bukan dengan nama yang original, tapi dengan nama gelarannya, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Nabi berperang dalam peperangan Hunain, Nabi bersabda, ana nabiyyu la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Saya ini Nabi bukan pendusta dan saya keturunan daripada Abdul Muttalib. Yakni gelarannya lebih diingati berbandingkan kepada nama yang sebenar. Muttalib ini saya katakan tadi adalah datuknya Imam Syafi'i. Baginda bersabda, nahnu wa banu al-Muttalib syai'un wahid. Kami,
yakni kami di sini Bani Hashim, dan keturunan Bani Muttalib satu family. Disebabkan oleh kerana datuknya Nabi yang bernama Syaibatul Hamdi tadi, Abdul Muttalib, dibela oleh Abdul Muttalib. Maka Nabi bersabda, kami dengan keturunan Abdul Muttalib, dengan keturunan Muttalib adalah satu keluarga. Al-Imam Syafi'i mengambil pendapat daripada hadis ini bahwasanya keturunan daripada Bani Hashim dan keturunan daripada Muttalib, termasuk Al-Imam Syafi'i sendiri, adalah golongan daripada ahli keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, di antara golongan orang yang tak boleh terima zakat adalah keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, berdasarkan dengan hadis Nabi tadi yang mengatakan demikian.